Assalamualaikum dan berjumpa kembali kita dalam berita FTV Julai ketiga 2020. Kita mulakan hari ini dengan pengembangan industri otomotif global yang menunjukkan keadaan semakin pulih apabila beberapa jenama besar mula melaporkan peningkatan dari segi angka penghilangan untuk bulan Mei, dan ada juga yang telah kembali kepada rentak sebelum pandemik merebak pada awal tahun ini. Toyota sudah mula mengurangkan tempoh kerja terhad di kilang-kilang mereka di Jepun dan melaporkan angka jualan dan penghilangan yang sudah kembali ke tahap sekitar antara 50 hingga 70% sebelum dunia mengalami perintah kawalan pergerakan. Nissan dan Honda juga melaporkan keadaan yang hampir serupa, dan menariknya keadaan pasaran di Jepun telah kembali hampir ke tahap 70% untuk semua jenama-jenama ni, manakala pasaran di Asia pula sudah mula melepasi tahap 60%, setengah tinggi sikit, setengah rendah sikit lah, manakala pasaran Eropah dan Amerika Utara pula masih bergelut untuk melepasi tahap 60%. Mazda pula telah melaporkan bahawa semua kilang mereka di Jepun sudah mula beroperasi dengan shift kedua bagi memenuhi permintaan pasaran. Volkswagen juga telah menamatkan langkah waktu terhad, dan ini menandakan bahawa gergasi-gergasi otomotif dunia ini sudah mula yakin bahawa pasaran dunia akan kembali pulih dalam tahun ini, kerana sebarang kereta yang dibina sekarang ni lazimnya untuk memenuhi jangkaan permintaan pasaran dalam tempoh mungkin 2-3 bulan ke depan lah. Di Malaysia pula, kita selepas menerima laporan semalam bahawa jualan Perodor meningkat 3 kali ganda pada bulan Jun berbanding dengan bulan Mei. Proton pula telah melaporkan peningkatan sebanyak 69% berbanding pada bulan Mei dengan 9,623 unit jualan. Proton Saga terus mendominasi angka jualan Proton dengan merebut 4,447 unit ataupun 46% daripada angka jualan keseluruhan Proton. Ini angka tertinggi untuk Saga sejak bulan Ogos 2014, tertinggi dalam hampir 6 tahun. Model SUV X70 berjaya mencari 1,909 pembeli, dan menurut Proton ini menjadikannya SUV paling laris di Malaysia. Secara keseluruhan, angka jualan Proton bagi 6 bulan pertama tahun ini adalah menurun lebih kurang 14.6% berbanding dengan tahun lepas lah. Tapi ini satu angka yang bagus berbanding dengan pesaing-pesaing lain lah. Tapi kita ingat sikit bahawa angka ni dibandingkan dengan angka yang agak rendah lagi tahun lepas lah untuk Proton, masa Proton tahun lepas masih lagi struggle lah. Apapun penguasaan pasaran untuk Proton meningkat sebanyak 6.5% kepada 22.1% untuk 6 bulan pertama tahun ini. Ini adalah satu perkembangan yang positif dan sihat lah untuk Proton. Kita teruskan dengan berita serantau pula. Daihatsu telah memulakan penghilangan Grand Max dan Grand Max Truck terbaru di Indonesia. Negara jiran kita akan menjadi pusat penghilangan model tersebut, dan ianya akan dieksport ke Jepun dan pasar-pasaran lain lah. Grand Max ni merupakan kenderaan kecil komersial ringan yang berkapasiti mengangkut sekitar setengah tan, dan ini sangat popular di kalangan peniaga kecil dan sederhana, dan juga sebagai van penghantaran lah untuk industri runcit atas talian yang semakin rancak pada masa kini. Keputusan Daihatsu untuk menghasilkan Grand Max di Indonesia adalah petanda bahawa negara tersebut telah berjaya mencapai beberapa aras tanda penting lah dalam industri otomotif, dan menjadikannya cukup kompetitif lah untuk menjadi pengkalan penghilangan global untuk Daihatsu. Dengan saiz pasaran yang terbesar di rantau Asia Tenggara ini, Indonesia berpotensi menjadi magnet untuk banyak syarikat otomotif lain, dan saya rasa Malaysia kita perlu mencari ruang barulah sebagai kelebihan bagi meningkatkan daya saing industri tempatan. Apa kita pun tak pasti lagi, kita harap-harap kita akan jumpa sesuatu lah. Kita ke Myanmar pula. Di Myanmar ni Suzuki dijangka akan melabur lebih dari 111 juta US dollar untuk membangunkan sebuah kilang baru yang bakal menghasilkan sebanyak 40,000 unit kenderaan setahun. Suzuki sudah pun ada kilang di sana, dia sudah melabur lebih kurang 35 juta US dollar dalam kilang yang agak kecil juga, 4,000 meter persegi. Kilang baru ni akan lebih daripada 10 kali ganda kawasannya, 42,000 meter persegi. Jadi sekarang ni dia dah ada rakan tempatan dengan Myanmar. Dia ada 2 kilang di sana di mana mereka menghasilkan 4 model, itu truk kecil carry itu, CS, R3 dan Swift. Dan Suzuki menguasai 60.3% pasaran di Myanmar dengan jualan 13,206 unit kenderaan pada tahun 2019. Suzuki ni dia memang cekap segi pasaran baru dan menguasainya. Kat India dengan Maruti dia menguasai lebih kurang 53% pasaran pada tahun 2019. Kita teruskan ini dengan perkembangan terkini skandal penipuan pencemaran oleh kumpulan Volkswagen yang meletup pada tahun 2015 dan masih lagi mendatangkan kesan kepada gergasi tersebut. Kali ini pendakwa raya dan polis Jerman telah menyerang
menyerbu pejabat pembekal komponen Continental di Frankfurt, Hanover dan Regensburg bagi mencari maklumat mengenai peralatan yang digunakan oleh Volkswagen sebagai sistem kawalan pencemaran enjin diesel syarikat tersebut. Dia ada macam bypass punya mode ke apa ke, dia nak cari maklumat tentang that ECU lah. Kesan skandal ini terus dirasakan oleh kumpulan Volkswagen dari segi kewangan, di mana mereka sudah pun membayar lebih 30 bilion euro dalam bentuk saman dan pampasan, dan katanya ini akan bertambah lagi. Ada yang target sampai 60 bilion, 80 bilion mereka akan bayar sebagai penyudahnya. Pembekal komponen Robert Bosch juga telah disiasat dan katanya mereka bersetuju membayar 90 juta euro untuk menghentikan siasatan ke atas mereka mengenai skandal yang sama. Menurut laporan, Bosch dipercayai membekalkan sistem kawalan enjin untuk sumber utama iaitu enjin diesel 2 liter yang digunakan oleh kumpulan Volkswagen. Menurut laporan lagi, Continental dipercayai membekalkan sistem kawalan untuk enjin diesel berkapasiti kurang daripada 2 liter yang typically dijual di Eropah untuk kereta-kereta compact mereka. Kita teruskan dengan beberapa berita pelancaran global. Geely baru saja melancarkan model SUV segmen D 7-4 duduk ataupun 5 tempat boleh pilih lah, yang diberi nama Haoyue. Ini disasarkan kepada pembeli Cina lah yang mahukan SUV besar dengan pilihan 7 ataupun 5 tempat duduk. Reka bentuk dan kabin ini memang lapang, dan keupayaan untuk kursi barisan kedua dan ketiga untuk dibaringkan mendata sepenuhnya boleh menghasilkan ruang sebesar katil saiz raja king size dengan kapasiti 2360 liter. Ini nak bawa balik peti ais besar pun saya nak lepas. Dan menurut GE, kabin model ini cukup lapang dan membolehkan 3 penumpang berketinggian 1.9 meter untuk duduk selari dalam barisan dengan selesa. Saya boleh duduk depan, saya boleh duduk belakang saya, dan barisan ketiga pun saya boleh duduk dengan 3 orang selesa. Ketiga-tiga barisan kerusi boleh dilaras, itu yang membolehkan semua orang selesa. Dan kalau nak, boleh pilih 7 kerusi VIP. Punya besar, dia boleh offer 7 kerusi VIP. Jadi model ni dilengkapi dengan sistem penapisan udara N95. China dia punya air quality teruk kan, jadi banyak kereta dia ada offer this very advanced filtration system. Jadi N95 ni sama macam kita guna untuk pelitup muka kita dan juga untuk personal protection equipment untuk menghalang virus masuk lah. Dan ia juga menggunakan barang-barang berkualiti tinggi dan hypoallergenic. Jadi kereta ni dikatakan tak ada bau kereta baru bila kita beli. Dan saya pernah pergi ke Singapura untuk pelancaran Geely punya jenama elektrik, dia panggil Geometry ya. Dan kita masuk kereta baru tu pelik, memang tak ada bau langsung. Kereta tu menggunakan semua barang-barang hypoallergenic, memang tak ada bau, tak ada apalah yang boleh menyebabkan alahan. So ini memang bagus untuk mereka-mereka yang ada alahan lah. Tapi kita pelik lah masuk kereta tak ada bau. Dan apapun jentera SUV besar ni dia menggunakan enjin 1.8 liter turbo diesel lah. Sekarang ada common engine turbo diesel petrol. Yang ini 1 liter turbo diesel dan kotak gear clutch berkembar 7 kelajuan. Dan ianya dikatakan cukup untuk mematuhi peraturan pencemaran tahap 6B di China. Ia juga dilengkapi dengan bantuan pemanduan pintar termasuk radar cruise control, sistem lakaran laluan ataupun lane tracking yang berupaya berfungsi sehingga kelajuan 150 km sejam. Ia juga boleh memakir tanpa bantuan pemandu. Tekan butang kereta boleh parking sendiri ya. Okey, kita buat poll sikit. Adakah anda rasa produk ini sesuai untuk dibawa masuk ke Malaysia atas jenama Proton? Mungkin nak ganti, tak tahulah apa-apa kan. Boleh undi, kata ini besar betul ni, saiz Starex. Ini bukan saiz Exora, ini saiz Starex. Seterusnya kita ke Ingolstadt untuk melihat kemas kini untuk SUV segmen C daripada Audi, iaitu Q5 mereka. Audi ni sekarang dia orang suka tumpukan perhatian kepada jati diri yang dijana melalui reka bentuk lampu dan pencahayaan. Maka inilah yang menjadi perubahan utama untuk Q5 kali ini. Mereka menggunakan diod bercahaya organik ataupun OLED, dan Audi menggunakan berbagai cara lah. Benda ni 1mm tebal dan dia aturkan dalam tu berbagai corak. Jadi kita boleh pilih sebagai pembeli, boleh pilih corak lampu mana yang nak digunakan, dan kita boleh dan menggunakan lampu tersebut. Dan yang menariknya dia ada ciri keselamatan tambahan. So kalau kata pemandu belakang dia datang rapat dengan kita, dekat traffic light ke ataupun macam mana keadaan ke, bila dia kesan rapat, lampu OLED tu akan menyala terang, nak remind dia kat belakang tu yang dia dah dekat sangat dengan kita. Jadi bila dia jauh balik dan lampu tu akan padam lah. So ini satu yang agak bagus jugalah. Ada perubahan-perubahan lain, kosmetik, dia punya grill lain, air intake lain, biasalah macam biasa, diffuser belakang lain, exhaust lain, dan juga ada side skirt yang baru untuk inilah
menjadikan ia lebih baguslah. Tapi perubahan besar dia tak lampu dia lah. Jadi model ni akan masuk pasaran bulan September. Biasa di Eropah masuk masa musim luruh lah. Okay, masih di Germany, kali ini kita kilang BMW di Dingolfing, di mana mereka mula memasang model 4 series coupe dan 5 model lain termasuk 2 variant 5 series sedan dan wagon dan juga 6 series GT. Jadi sebenarnya saya ni memang suka tengok kilang kereta. Kita proses pembuat kereta ni tak ada apa pun nak cerita. Mana buat 4 series dah umum kan, tapi sebab saya nak tengok lah dia buat 4 series ni pasal serombong, hidung serombong tu besar kan. Saya tak kata hodoh, tapi saya faham lah kenapa BMW buat hidung sebesar tu pasal nak bagi dia unik kan. Dan kita nak tengok dia tengah pasang tu, bila kita tengok dia macam okey. Tapi saya memerlukan masa lah untuk menerima bentuk baru ni. Ini awak boleh tengok kereta ni sedang dipasang. Dan satu lagi saya suka tengok kilang kereta. Memang kalau tengok kilang kereta BMW ni kita nampak macam pelbagai-bagai peralatan khas digunakan untuk meletakkan skru, bolt dan nut macam-macam lah. Nak pasang tu ada special tools semua kata-kata. Jadi semua punya ni dihasilkan untuk mengurangkan stres pekerja dan mengurangkan kadar kesilapan. Jadi bila benda tu tak boleh nak silap, jadi stres kurang dan ini meningkatkan kualiti lah. Tapi sebenarnya bila kita tengok bila semakin banyak peralatan semakin khusus, jadi semakin mudah untuk mereka gantikan manusia dengan robot. Terutama kali bila robot dekat dipadankan dengan kamera. Kita tengok engine assembly banyak robot lah, especially untuk tightening of screws and bolts, nak bagi make sure torque setting dia betul dan tak ada cross threading. Memang dia pakai robot lah dan dibantu dengan manusia, mungkin pasang the right size of screw ke atau kepala ke, tapi banyak robot dipakaikan. Dan kita tengok bila dia gabungkan dengan kamera, benda ni akan menjadi lebih banyak lagi robot yang boleh digunakan untuk memasang komponen-komponen. Dan cerita tentang kamera dan sistem assembly ni, kita ke Volkswagen di mana mereka sedang memperkenalkan sistem kamera. Memang dia tengah perkenalkan sistem kamera untuk pemeriksaan kualiti. So benda ni sebenarnya mereka mulakan di Porsche, tapi sekarang dia sudah mula perkenalkan di semua kilang-kilang Volkswagen lah. Dan kalau dia dah boleh ajar kamera tu untuk kenal sama ada sesuatu benda tu dah dipasang dengan betul ataupun tidak, saya rasa sudah tentu dia boleh diajar untuk memasang benda tersebut dengan betul. Ya, memang bukan senang lah kita nak hasilkan programming atau cara untuk robot ni nak memasang sesuatu, tapi kita dah boleh nampak lah ini langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengurangkan bilangan manusia, pasal selalunya human error lah yang menyebabkan masalah kualiti ini. Ini pula berita daripada Lamborghini lah. Lamborghini tengah bekerjasama dengan Italian Sea Group untuk menghasilkan boat Tecnoma for Lamborghini 63. 63 tu pasal Lamborghini ditubuhkan pada 1967 dan ini menyambut ulang tahun yang ke-53 lah. Sorry 1957. Jadi ini menyambut dia punya ulang tahun yang ke-63. Reka bentuk bot ni mengambil inspirasi daripada model super sports car hybrid itu Scion FKP 37 yang menggunakan teknologi super capacitor lah untuk mengumpulkan kuasa dan lepaskan kuasa banyak-banyak untuk menjana pecutan. Sayangnya bot ni tidak menggunakan enjin Lamborghini lah, sebaliknya bergantung kepada dua enjin MAN V12 yang setiap satunya menjana 2000 kuasa kuda, dan ini membolehkan bot ni bergerak pada kelajuan 60 batu nautika sejam. 60 batu nautika sejam ni sangat laju, sedap buat seluduk bot ni. Bot polis pun senang nak kerja ni. Okey, kita ke Korea Selatan pula untuk melihat pelancaran bas mini elektrik pertama dari Hyundai. Ini bas ni untuk kegunaan di kawasan luar bandar lah. Bas mini sepanjang 7.7 meter ni dilengkapi dengan bateri lithium ion polymer 128 kWh dan boleh dipandu sejauh 250 km bila di-charge penuh. Cukup jauh tu. Bas yang boleh memuatkan antara 15 hingga 33 penumpang ni, antara 15 dan 33 penumpang ni, boleh di-charge pantas dalam tempoh 72 minit menggunakan dedicated fast charger combo 1 dengan yang boleh charge pada kadar 150 kW sejam. Kalau kita terpaksa lah, kata driver lupa nak charge ke, dia buat bas sekolah ke, nak balik charge kat rumah pun boleh, dia makan masa 17 jam lah pakai 220 volt biasa kat rumah. Penggunaan motor elektrik dalam bas ni dikatakan boleh menghasilkan pecutan yang lebih kuat lah dalam julat kelajuan 50 hingga 80 km sejam. Dan bas ni disebabkan dia ada bateri dan lebih berat lah, dia menggunakan brake chakra dan kombinasi sistem udara dan hidrolik, dan ada electronic controls lah, untuk memastikan dia punya braking force tu boleh match dengan keadaan pada masa tertentu. Dan juga dia ada anti-wheel spin, traction control system, pasal elektrik motor banyak torque lah. Jadi saya rasa ini satu pilihan yang bagus untuk syarikat bas luar bandar lah, yang dia punya jadual tak terlalu ketat lah, dia punya number orang dia tak banyak dan dia cukup masa untuk mengecas bateri antara perjalanan, boleh jadi free langsung, tak payah pakai minyak. Dan elektrik memang lebih murah daripada diesel lah.
So mungkin kita boleh nampak ni kat Malaysia ke tak tahulah, untuk especially untuk route-route yang atau laluan yang kurang untung orang cakap tu kan. Banyak juga kan kat KL ni orang kata route yang kurang untung, 1 jam satu bas je lalu kan. Mungkin boleh pakai bas macam ni lah, lebih menjimatkan, dan mungkin boleh tambah kekerapan pula lagi. Seterusnya kita tengok berita inovasi pula. Kali ini kita ke Toyota, di mana syarikat tersebut telah mencipta satu alat yang sangat menarik, iaitu untuk menyadur logam tanpa perlu merendamnya ke dalam kolam cecair penyadur. Saya lebih tengok untuk plating kena gendam dalam dia punya plating liquid. Yang ini tak payah, dia macam printer head. Dia boleh macam cat terus ataupun cetak terus saduran tu ke atas komponen. Dia menggunakan beberapa teknologi lah, iaitu teknologi ion logam dan teknologi selaput polimer pejal. Jadi dalam kepala printer tu dia ada macam karung, saya tak tahu dia lukisan yang awak tengok ada liquid cecair penyadur dalam bentuk ion logam, dan bawah tu ada selaput polimer pejal Jadi dia pakai electrical charge, the ion tu boleh pass through the polymer dan tersadur kat bahagian komponen tersebut. Jadi dengan menggunakan cara ni, tak payah gunakan kolam besar untuk saduran tu, banyaklah dapat dijimatkan selesai sadur yang selalunya memang beracun dan sangat susah nak buang. Jadi menurut Toyota, proses ni membazirkan 1/30 daripada biasa yang kena buang tu. 1/30 saja akan terbazir cecair penyadur tu. Masih ada tapi kurang banyak, dan menghasilkan hanya 1/3 karbon dioksida. Pasal yang tu dia selalunya memang ada bubble keluar kan. A lot of it memang contains CO2 lah. Jadi proses penyaduran itu juga memerlukan masa yang lebih pendek dan ruang yang lebih kecil, tak payah ada kolam tu kan. Dan Toyota ni dia buat ni sekarang ni tengah testing untuk setahun 2 tahun ni, dia tengah buat macam validation, dah okey, tapi dia tengah nak buat untuk pakai dalam kilang dia dululah untuk tengok macam mana keadaan tu. Tapi dia memang nak tawarkan, dia dah kongsikan teknologi pembentukan acuan hamba gas ataupun vacuum press ni dengan syarikat nama Mikado Technos. Dia memang buat vacuum press, dan dia orang boleh siap nanti dia akan tawarkan melalui Jepun ni. Dia orang ada syarikat kawan-kawan kerana Matsu Corporation dia punya tool maker tu, so akan gunakan di situ. Menurut Toyota, sistem baru ni boleh membantu syarikat mencapai sasaran Sustainable Development Goals, United Nations Development Program ataupun UNDP punya SDG nombor 9, 12, 13 dan 17. Tengok ini apa 9 tu apa, 12, 13, 17. So tahniah kepada Toyota kerana banyak menghasilkan teknologi-teknologi baru beginilah. Kita akhiri berita ini dengan beberapa berita pendek tempatan. Okey, ini NASA Automall, pengimport selari sedang menganjurkan jualan pertengahan tahun, dan penawaran pengurangan harga berganda sehingga 15 Julai ini. Jadi kombinasi penurunan harga ni melalui pengurangan cukai jualan lah 95% tu, dan juga dibagi pinjaman bunga serendah 1.88% dan jaminan selama setahun untuk semua kenderaan yang ditawarkan lah yang di situ. Yang menariknya, anda kalau tak nak pergi ke NASA Automall, boleh tengok ke laman Sesawang yang berbagai-bagai menawarkan kenderaan terpakai ni. Boleh tengok je, dia tak specify kat mana, mungkin the usual place where you go lah. Dan boleh tengok kenderaan tu kalau nampak, dan awak boleh pergi ke Instagram NASA Automall ataupun FB nazaautomall.my dan boleh berinteraksi dengan mereka sebelum membuat keputusan untuk beli. Kalau dah tengok kat sana tu nak tanya soalan, boleh pergi ke IG dengan FB mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Automotif NASA Corporation Holdings, Datuk Nik Hassan, dia kata ramai orang dah biasa beli benda online sekarang, jadi NASA pun terpaksa ubah sikit lah cara mereka bertemu dengan pelanggan dan untuk memastikan mereka terus relevan lah. Kalau nak pergi ke NASA Automall pun boleh, dan boleh pandu uji, tapi norma baru 2 orang saja dalam satu kereta, jadi seorang dengan seorang lagi salesman lah kot lah. Dan NASA Automall ni dibuka pada 9 pagi sehingga 6 petang pada hari Isnin hingga Jumaat, dan 10 pagi hingga 6 petang pada hari hujung minggu dan juga cuti awam. Sementara itu, untuk mengekalkan kehangatan pasaran, BMW Motorrad memperkenalkan Gentra S1000 XR, motosikal kembara sport, dan juga mereka mengumumkan atau membayangkan bahawa model cruiser terbaru mereka R18 akan diperkenalkan pada bulan Oktober ni. R18 ni memang quite interesting, saya tengok. Menggunakan enjin boxer 1.8 liter yang terbesar pernah dihasilkan oleh BMW, dan reka bentuk Gentra ni memang retro, dan dia punya retro tu bukan setakat tangki dengan setakat frame je, dia punya enjin tu sendiri pun rupa bentuk dia retro. So dan sistem pacuan dia pun retro dengan dia punya chrome drive shaft and everything, so memang sangat unik lah. Dan yang terakhir sekali, ini Hankook Tyre menawarkan voucher pembelian untuk siapa-siapa yang berminat untuk membeli tayar Hankook Ventus Prime
125 kalau beli 2 ataupun 4 unit lah. So kalau beli antara saiz hingga 16 hingga 19 inci antara sekarang sampai 31 Ogos dapat rebate tunai RM100 dalam bentuk voucher membeli belah Aeon lah, kad hadiah Lazada ataupun kod e-promo Grab, boleh pilih lah yang mana satu nak. So itu saja berita kita hari ini. Kalau awak suka, terima kasih, tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan, subscribe pada channel kita dan tekan butang loceng untuk mendapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.